Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji buat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutuskan seorang Nabi untuk membawa agama yang benar, liyuzhirahu, kerja Nabi itu untuk dizahirkan, untuk memenangkan agama ini, ala dini kullihi, supaya semua jenis-jenis agama di atas muka dunia ini mengetahui kerja-kerja Nabi, walau karihal musyrikun, walaupun kerja Nabi itu dibenci oleh orang-orang musyrik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi tiada Tuhan yang layak dipuja, dipuji, disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi Nabi Muhammad itu abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Ballaghar risalah, Nabi Muhammad itu telah menyampaikan risalah agama. Wa addal amanah, dengan penuh tanggungjawab. Wa nasahal ummah, Nabi Muhammad itu telah menasihati umat ini. Hatta atahul yaqin, sehinggalah Nabi Muhammad itu kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang dimuliakan ashabul fadilah, tuan pengerusi surau, tuan-tuan imam, seluruh jawatan kuasa, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ni kita dah masuk malam 17 Ramadan Al-Mubarak 1445 Hijriah, bermaksud 1445 tahun peradaban Al-Quran dan Al-Hadis dapat dilaksanakan di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita ingat 17 Ramadan, masyarakat kita didedahkan dengan penurunan Al-Quran yang Allah turunkan, satu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
secara munajjaman, secara beransur-ansur selama 22 tahun 2 bulan 23 hari dan dibundarkan oleh ulama menjadi 23 tahun. Adapun selain daripada nuzul Al-Quran, maka salah satu peristiwa yang besar berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu berlakunya Ghuzwatul Badar Al-Kubra. Ghuzwatul Badar Al-Kubra. Ini peristiwa yang paling besar. Bahkan perkataan yang diguna dalam peperangan ini diguna dengan perkataan Al-Kubra. Al-Kubra, semacam mana peperangan yang lain, seumpamanya Uhud tidak disebut Kubra, Hunain tidak disebut Kubra, Tabuk tidak disebut Kubra, Khandaq tidak disebut Kubra. Tetapi bila perang Badar disebut Ghuzwatul Badar Al-Kubra. Kerana apa? Kerana peperangan ini penentu sama ada selepas ini masyarakat umat Islam beriman ataupun terus menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita nak cerita malam ni iaitu 6 orang lelaki yang sudah memeluk Islam. Dalam perang Badar, dia mati dalam keadaan kafir dan dia dihumban ke dalam neraka. Okey, kita mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dizahirkan menjadi seorang nabi dan rasul apabila Al-Quran itu diturunkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang miskin, seorang yatim, tidak mempunyai apa-apa. Sepanjang beliau bergerak, sepanjang beliau melaksanakan kerja dakwah, iaitu kita tak boleh samakan kerja dakwah kita dengan kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kerja dakwah Nabi itu tidak mendapat habuan dunia. Tidak mendapat habuan dunia. Kan? Macam saya hari ini, saya contoh, bukan nak bermegah. Contoh. Ya, jangan kata nak tunjuklah tu. Bukan. Contoh. Pagi ni dijemput pagi pergi ke Jakim, ada mesyuarat pukul 8.30 sampai pukul 10.45 di kementerian kuliah duha. Lepas tu habis lari pula ke pejabat. Pukul 1 kuliah zuhur. Lepas patah balik ke pejabat. Lepas tu 3.30 kuliah lagi. Orang pejabat saya kata, Allah Ustaz, besarnya kerja Ustaz ni. Inilah kerja Nabi-Nabi. Saya kata bukan. Kerja Nabi-Nabi dia tak ada allowance. Betul tak? Betul tak? Kita dapat allowance. Sebab tu kalau kata pagi kuliah subuh, kuliah duha, kuliah subuh, baguslah banyaknya kuliah. Inilah saya sebagai guru agama menggerakkan kerja Nabi. Tak sama tuan-tuan. Sebab kerja Nabi ni dia tidak mendapat habuan
dunia tak dapat. Saya dekat Assalam tu, saya susun jadual sekarang. Penggal baru ni susun jadual kuliah ustaz kan. Ustaz nak panggil ustaz selebriti kan. Kerja dia bukan kerja biasa-biasa, kerja timbalan mufti. Tak naklah sebut negeri mana kan. Gaji 15K. Tak masuk allowance meeting, allowance masyarakat, allowance kenderaan, allowance reba, allowance apa, gedebak-gedebuk. Pergilah 20 lebih kita kata. Bila kita nak jemput dia kuliah, dia kata boleh, Hana free. Tapi berapa ustaz? Nanti tanya PA. Nanti PA anak akan berhubung dengan anta. Siapa PA? Isteri anak. Lepas tu dia pun bagi dekat saya. Berapa tuan-tuan? 2,500 duit kuliah, RM500 kenderaan, RM1,000 hotel. Adakah kerja dia haram? Tidak, saya tak kata haram. Saya nak bagi tahu, tergamak ke kita nak kata inilah kerja Nabi-Nabi? Tergamak tak kita nak sebut macam ni? Tak tergamak. Kerana apa? Kerja Nabi-Nabi dia tak mendapat apa-apa habuan dunia. Bahkan kalau kita lihat, sepanjang Nabi di pulau, sebut dah, kita sebut dalam cerita Muqaddimah Isra' Mi'raj hari itu. Setelah mana Nabi pulang dari Taif bersama dengan anak angkatnya, setelah mana anak angkatnya memeluk Islam, nama dia Zaid bin Al-Harisah. Nabi kan kena pulau. Berapa tahun kena pulau di Mekah? Berapa tahun? 3 tahun. Ingat apa Encik? 3 tahun di pulau. 3 tahun ni orang yang ikut Nabi ni di pulau, tak boleh kerja. Nak makanan dengan makanan apa? Maka mereka terpaksa makanan dan minuman mereka disponsor oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sebab tu dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, dia sebut apa? Sepanjang Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, Allah tidak mengarahkan Nabi, tidak mewahyukan Nabi supaya Nabi berkahwin dengan mana-mana perempuan. Kerana apa? Kerana kerja agama yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha, sponsor makan, minum untuk orang yang ikut kerja dakwah Nabi selama bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, tetapi selama 3 tahun. Ini besar dia punya pengorbanan. Sebab itu bila Nabi duduk di Mekah, siapa pembesar Mekah? Nama dia Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Nama dia Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Kisah Al-Walid ibnu Al-Mughirah itu Allah rakamkan di dalam suratul Muddathir. Siapa Al-Walid ibnu Al-Mughirah tu? Bapa saudara Abu Jahal. Siapa dia? Ayah kepada Khalid Al-Walid. Abu Jahal nama dia Amru bin Hisham, Hisham bin Al-Mughirah. Dan Al-Walid ibnu Al-Mughirah, dia kata apa? Sepatutnya yang jadi nabi aku, sebab aku orang banyak duit. Bukan dia, dia orang miskin, dia anak yatim. Aku yang beri orang makan bagi jamaah haji. Dan memang betul, Al-Walid ibnu Al-Mughirah, satu hari daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, dia memberi makan kepada hujjaj sebanyak 400 ekor unta. Duit Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Dan dia yang mengarahkan supaya memulau
Nabi dan menyekat Nabi. Sebab apa? Sebab itu bila orang tanya, kenapa Nabi duduk di Mekah 13 tahun, Nabi tak pergi buat haji? Kan dah duduk Mekah, kenapa tak buat haji? Kenapa tak buat umrah? Bukan tak buat haji, bukan tak buat umrah, kerana Nabi pergi bertemu dengan orang-orang musyrik. Yang tu disebut apa dia? Liyuzhirahu ala dini kullihi. Yang itu nak zahirkan kerja Nabi. Nabi pergi jumpa Hujjaj, Nabi pergi jemaah umrah, Nabi kata yang kamu buat umrah ni tak betul. Ada yang sembah api, ada yang sembah lembu, ada yang sembah pokok, ada yang sembah macam buat-buat kafir Quraisy ni. Buat-buat kafir Quraisy sembah apa? Buat-buat kafir Quraisy kan kalau kita baca dalam hadis kan dia wallahi baca Abu Jahal ni. Buat-buat kafir Quraisy ni disebut oleh Ibnu Katsir, dia letak berhala di depan dan dia sembahyang Allahu Akbar, yang dirosakkan oleh Amru bin Luhai. Jadi ni kita kata, sebab itu Nabi tanya dekat orang kafir Quraisy, kamu ni agama apa? Kami ni agama Nabi Ibrahim. Sebab tu kami sembahyang. Tinggal lagi sembahyang dia apa? Sembahyang dia itu di depan dia letak berhala. Dan mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Dan bila Nabi tanya, kenapa korang tawaf dalam keadaan telanjang bulat? Dia orang kata, tidakkah tanda haji yang Allah terima macam mana lahir daripada perut ibu? Yang ni yang gambarannya, dia kata. Dan sebelum memulakan sa'i, mereka berzina di atas bukit Safa. Macam mana Nabi nak buat haji? Macam mana Nabi nak buat umrah? Macam mana Nabi nak solat di dalam Masjidil Haram? Maka sebab itu Allah mengarahkan Nabi dan sahabat tak wujud lagi. Kalimah sahabat ni tak wujud lagi di Makkah ni, tak wujud lagi. Sebab pengasas kalimah sahabat ni adalah Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu. Cuma saya nak sebut apa dia? Sebelum Nabi keluar dari Mekah, kan ayat cerita orang-orang yang berhijrah, hajaru, hijrah, jahadu, berjihad. Jihad apa? Bi amwalihim, harta benda mereka. Jihad. Sebab kami di Mekah dah ada rumah, dah ada perniagaan yang baik. Memanglah perniagaan di Mekah ni, kalau orang datang buat haji, untung tak tuan-tuan? Untung tak? Yang tu Abraha, dia minta Kaabah ni pergi tukar di Yaman supaya naikkan ekonomi di Yaman. Tu cerita dia. Jadi nak pergi berhijrah dengan Nabi, apa jaminan dia? Kami dekat sini tanah dah ada, perniagaan dah ada, semua dah ada. Tiba-tiba nak suruh kami berhijrah. Tu kita kata, kita ni tak sama, jauhnya lah makam kita dengan makam sahabat ridwanullahi ajma'in. Kemudian kalau tuan-tuan faham, bila mereka nak berhijrah, saya nak sebut, dalam bila Allah Ta'ala suruh berhijrah ni, ada 6 orang, 6 keluarga yang mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mereka datang jumpa Nabi, ya Rasul, kami ni memang nak beriman dengan kau. Memang kami ni beriman dengan kau. Kami ni semayang dan kami menanti apa sahaja perkara yang akan difaltukan, kami akan laksanakan. Cuma ya Rasul, kami tak nak hijrah. Tu dia. Kami tak nak hijrah, lain tak pun. Dan akhirnya, dengar baik-baik, dan akhirnya
Nabi pun kata tak apalah, dia dah buat keputusan macam tu. Sebab tu saya sebut tadi, Sayyidina Abu Bakar, dia ni sebelum berhijrah ke Yathrib, dia menyembunyi dengan Nabi kat mana tuan-tuan? Kat mana? Ha? Gua Iraq pula, mana Syam gua Iraq pula? Mana? Tak sebut dah hari tu, mana? Gua tu. Maklumlah murid-murid tua ni. Jadi di Gua Thur tu, kan kita ingat cerita Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar, kita dah pernah cerita. Nama dia siapa? Abdullah ibnu Quhafah, digelar Abu Bakrin. Abu ayah, Bakrin anak-anak perempuannya, mengorbankan diri untuk batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ turun ayat. Apa dia? In yaqulu li sahibihi, dan telah berkata Nabi kepada sahabatnya. Ini first time Quran guna kalimah li sahibihi, kepada sahabatnya. Ijma' mufassirin kata ayat ni domain dia, walaupun fi mahalli huwa, ditujukan kepada dia, iaitu ijma' mufassirin menyatakan adalah Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu. Kat Mekah tak ada kalimah sahabat. Peristiwa ni berlaku di Gua Thur. Tak berhijrah lagi, baru nak berhijrah. Tu kena faham. Dan bila guna kalimah li sahibihi, li sahibihi itu ditujukan kepada Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang Madinah panggil dia apa? Sahibur Rasul. Orang Madinah panggil dia apa? Sahibur Rasul. Ni sahabat Nabi. Dan di sisi akidah, Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan mana-mana orang yang menafikan persahabatan Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka orang itu murtad. Kenapa? Sebab ayat Quran yang merakamkan, menyatakan tentang hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hijrah. Okey. Bila hijrah ni, tadi berapa orang tak nak pergi? 6 orang kan? 6 lelaki tu semua nak berniaga. Duduklah. Nak berniaga tom yam kau. Duduk sini, tak nak pergi. Jadi nak sebut 6 orang tu tak pergi, duduklah di Mekah. Dan mereka menyatakan beriman kepada Allah. Okey. Kemudian tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bila Nabi sampai di Yathrib, kan, kelompok yang terima dakwah Nabi dalam keadaan ramai lagi, macam Syak, Zon dan macam-macam lah. Kelompok yang mula-mula terima ni, kelompok ni dipanggil apa dia? As-sabiqunal awwalun. Kita tak boleh lah gelar kita as-sabiqunal awwalun, kan? Kita ni mudah-mudahan Allah i'tiraf kita as-sabiqunal akhirun. As-sabiqunal akhirun. Kita ni kelompok yang beriman dengan Nabi dalam keadaan di zaman tiada Nabi dan Rasul. Jadi kelompok as-sabiqunal awwalun ni apa dia? Siapa dia? Minal muhajirin wal ansar. Bukan semua orang terkelompok muhajirin, dan bukan semua orang yang mendapat gelaran ansar. Kalau budak-budak kecil baru lahir tak dapat ni. A'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Aku sebagai Tuhan
berjanji dengan puak-puak kamu ni, Muhajirin dan Ansar ni, apa dia? Syurga. Kenapa? Bi ihsanin. Di sini ulama tasawuf kata apa dia? Di sini Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata maqam ihsan yang sangat tinggi di kalangan sahabat. Dia ada maqam yurid dan maqam murid. Yurid dan murid. Dalam hadis Nabi sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Cuba faham teks tu. Barang siapa yang Allah menghendaki bagi dirinya, yurid, Allah kehendak. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, pengasas bagi ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali, dan yang kedua Junaid Al-Baghdadi. Jadi bila Imam Al-Ghazali ni, dulu dia ni tok fiqh. Imam Ghazali ni tok fiqh, orang ahli fiqh. Dia cuba-cuba nak masuk, nak belajar ilmu tasawuf, masuk lagi. Imam Ghazali masuk lagi. Sekali dia masuk, terus bisu, tak boleh buat apa. Tak bercakap dengan orang selama setengah tahun. Imam Ghazali. Jadi kata ulama, itu dipanggil maqam yang Allah kehendak kepada Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ni, dengar baik-baik. Dia lebih masa kan? Boleh sikit kan? Teknikal. Tapi bayaran sama je, tak kisah. Jadi maka Allah menghendaki, maka sahabat Nabi itu maqam ihsan. Bi ihsanin. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Apabila kamu ini menyembah Allah seolah-olah ka'annaka tarah, kamu ni melihat Allah. Syam tadi semain terawih macam rasa melihat Allah tak? Rasa macam melihat Allah. Ada tak rasa tu? Ada tak? Ha? Ya betul Syam ni, kan aku minta nawar lagi. InsyaAllah. Ha? InsyaAllah. Jauh benar kita ni. Ka'annaka tarah ni, seolah-olah kita ni merasa kita ni melihat Allah. Kata Syekh Dr. Said Almarhum Said Ramadan Al-Buti, dia sebut apa? Dia kata kalau kita merasa seolah-olah kita ni melihat Allah, kalau kita semayang, orang tombak kita pun kita tak rebah. Ada rasa macam tu tak Imam Zaki? Dia tengah semayang, lama lagi ke Imam ni ngaji aku balut ni. Jadi nak sebut, itulah maqam sahabat. Maqam sahabat. Sebab tu maqam sahabat, bila dia i'tikaf, saya ingat lagi kata tulisan Mustafa Ali An-Nadawi, ulama India. Dia kata apa? Orang dulu bila dia masuk ke dalam masjid, dia i'tikaf seolah-olah macam orang India. Dia letak dia punya periuk atas kepala, dan periuk tu takkan jatuh, tak goget orang Kelantan. Macam orang Mesir lah, letak gas atas kepala, naik basikal, jatuh tak? Ni, tempu jatuh tak? Tak jatuh. Orang Mesir, steady je. Kita naik motor, bawa gas pun tergolek lah, kan? Jadi, begitu orang di India tu, seolah-olah kita tengok Abdullah ibn Umar, lepas dia akad nikah. Dia minta izin dekat Sayyidina Umar apa dia? Nak pergi sembahyang duha. Dia masuk masjid Nabi, sembahyang duha. Dan dia i'tikaf. Dan dia keluar masjid tu duha besok. Itu pun ada satu pakcik tegur, tidakkah kau baru kahwin? Allah berlupa dia. Tu maqam sahabat. Bila dia i'tikaf, hatinya betul-betul bergantung kepada Allah. Kita macam tu tak Imam Zaki?
Semayang tarawih, imam ni panjang ke pendek malam ni? Betul tak? Kita situ. Sebab tu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sayyidina Abu Bakar semayang tahajud tak banyak pun. Kata Syekh Ahmad Haji yang mengajar di Masjid Al-Zahar tu, dia kata Sayyidina Abu Bakar ni semayang tahajud tak banyak pun. Dia kata 2 rakaat, 1 rakaat semayang tahajud Abu Bakar 15 juzuk Quran. 2 rakaat 30 juzuk. Kita kata, ya Allah, dia betul menipu lah. Sebab tu kita kena faham, sesungguhnya masa itu Allah berkatkan. Allah berkatkan masa puak-puak dia. Imam Abu Hanifah mengajar atas masjid. Imam Abu Hanifah pakar ilmu fiqh, pakar ilmu alat, pakar ilmu bahasa Arab. Imam Abu Hanifah faham ibarat kitab. Umur berapa tuan-tuan? 8 tahun. Kita budak 8 tahun apa dia? 1 kali 1, 1 kali 2, 2 1 kali 3, 3. Betul tak? Dia dah faham ibarat kitab. Quran sudah cair, sudah syahadah, sudah ingat. Siapa dia? Ni dah kelompok Abu Hanifah An-Nu'man, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal. Ini mereka. Okey. Bila Nabi SAW duduk di Madinah, selesai. Nabi dah duduk Madinah dah. Tapi puak-puak yang duduk Mekah ni, dia cari balah Nabi, dia cari masalah dengan Nabi. Kenapa? Kenapa dia cari balah dengan Nabi? Kenapa dia nak ajak Nabi perang? Sebab dia takut dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patah balik ke Mekah. Yang tu berlaku perang Badar tu. Dan waktu tu Al-Walid ibnu Al-Mughirah ni dah mati. Dan waktu tu ketuanya jatuh kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Khalid Al-Walid. Ini ketua-ketua dia, kuncu-kuncu dia ni semua. Kan? Dan bila Nabi pun setuju, Nabi setuju berlakunya perang Badar ni, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Khalid Al-Walid panggil 6 orang tadi yang tak nak pergi hijrah tadi. Panggil 6 orang tadi. Panggil 6 orang tadi. Kita orang nak tanya kau ni beriman dengan Muhammad kan? Betul. Habis nak duduk Mekah? Nak duduk. Tapi syarat dia kau mesti keluar perang, duduk belah kami. Kata puak-puak dia, tak boleh lah, sebab kami ni beriman dengan Muhammad. Kalau kau nak duduk sini, ni syarat dia. Dan perang ni sekali je kami minta, kau duduk belah kami. Lepas ni tak payah dah. Dia minta sekali ni je. Dan ternyata dia keluar perang Badar. Badar dengan Madinah ni jauh dia 140 kilometer. Dia bagi tahu sekali ni je, kata puak-puak Abu Jahal ni, sekali ni je. Dan akhirnya dia fikir-fikir, tak apalah, sekali lepas ni kita beriman balik lah. Dan bila dia keluar perang, dan peperangan ni dipanggil peperangan bersama dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Peperangan bersama dengan malaikat Allah. Kita pun bersama dengan malaikat juga. Betul tak? Cuma tinggal lagi kita punya keimanan kita hari ni. Malaikat ni Israel, malaikat ni Raqib, Atid. Itu je. Tapi kita tak pergi lebih daripada tu. Dan sahabat Nabi tentang malaikat ni, dia ada hubungan yang kuat dengan malaikat. Dan kita mesti mengimani. Kita yang datang surau ni, malaikat punya rahmat. Sebab tu kita datang surau. Anak keluarga kita tenang dengan berkat malaikat. Anak-anak kita mengaji, belajar bagus dengan berkat malaikat. Anak-anak kita semayang dengan berkat malaikat. Anak-anak kita boleh baca Quran dengan berkat malaikat. Semua ni dengan barakah malaikat.
Sebab itu dalam arkanul iman yang kedua, beriman dengan malaikat. Sebab tu wali-wali Allah, kalau cerita wali-wali, dia ada hubungan kait, hubungan yang kuat dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar perang Badar tu belum apa-apa lagi, 6 orang tu dah mati, dibunuh, dan mereka tadi mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kerana apa? Kerana tidak bersangka baik dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu keputusan Nabi mengatasi segalanya. Keputusan Nabi mengatasi segalanya. Contoh, kita dengar cerita Saiful akan kahwin insya-Allah tahun depan. Contoh. Jangan takut. Kalau betul, amin lah. Mana tahu. Kan? Jadi Abang Ipin pun jemput kata, Ustaz, jemputlah mari satu keluarga. Kita pun mari satu keluarga. Boleh tak kalau saya kata, saya nak datang, nak bawa jemaah saya ramai ni, jemaah haji saya, jemaah umrah saya, pelajar tahfiz, apa semua, guru-guru. Sedangkan tuan rumah jemput kita dan family. Boleh tak mari lebih daripada tu? Boleh tak? Tak boleh. Kalau datang juga haram. Sebab tuan rumah kata ramai ni je. Kalau datang lebih, takut tak cukup, jatuh air kat tuan rumah. Betul tak? Tetapi keputusan Nabi dengan keputusan kita, walau kita punya family dah buat keputusan, tapi keputusan Nabi kita tak boleh lawan. Contoh dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Tarik. Tuan-tuan ingat tak nama Jabir? Anak dia Abdullah bin Jabir, ayah dia Jabir. Jabir ni, dia tengok tentera-tentera perang Khandaq ikat perut, ikat batu. Dia ada anak kambing kat rumah. Dia suruh isteri dia masak makan tengah hari, ghadak, makan tengah hari, dan sembelih anak kambing tu. Dan dia rasa yang boleh makan ni 6 orang. Dan dia pergi dekat Nabi, bisik, "Ya Rasul, nanti datang rumah aku dalam 6 orang." Dia pesan 6 orang. Nabi ajak berapa ramai? 1,200 orang. 1,200. Nabi kata apa? Tak apa, pergi balik dulu, masak. Lepas masak, jangan tengok periuk tu, masak. Dan tunggu aku datang. Nampak tak? Tunggu aku datang. Nampak? Sifat Nabi, dia tak makan seorang. Kita kalau malam ni, lepas more dekat surau ni, takut Syam bisik tadi, malam mari kita pergi makan colek. Nak ajak siapa satu surau? Janganlah, tembikai saya pun beruntung sikit je, dia kata. Kan, contoh. Kita ada bajet kita. Tapi Nabi dia ajak semua 1,200 orang. Sifat Nabi dia tak makan seorang. Tuan rumah kata 6 orang. Nabi datang 1,200 orang. Apa yang saya nak bagi tahu, walaupun kita dah buat keputusan, keluarga kita dah buat keputusan, suami isteri dah buat keputusan, bila datang keputusan Nabi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Janganlah kamu mandai-mandai, janganlah kamu melebihi atau memandai-mandai, memutuskan, ya Rasul, aku suruh datang 6 orang, kenapa kau datang lebih? Tak boleh. Kerana itu boleh membatalkan iman kita. Sekalipun kita kata itu keputusan duniawi, sekalipun kita kata itu hanya keputusan makan, tak boleh. Kerana dia melibatkan Nabi, apatah perkara-perkara yang melibatkan akidah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita ingat Badar, ingat 17 Ramadan, dan asbab tentera-tentera Badar ini, Allah merakamkan satu penghargaan, satu kehebatan akidah tentera Badar itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa ramai kau tengok, kam min fi'atin qalilah, tentera Fir'aun ramai, betul tak?
tentera Nabi Musa sikit, tapi Allah musnahkan, habis lebur je. Nabi Lut bukan ada pun pengikut dia, tapi Allah hancurkan lembah Sadum tu, akhirnya jadi Bahrul Mayyit. Kan? Allah hancurkan wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Kesnya kaum Syuaib sembah pokok Aikah dan tipu timbangan, dan Allah panggil malaikat tiup kawasan Madian tadi hanya dengan tempekan malaikat sahaja. Allah kata seluruh organ-organ dalam organ kelompok yang lawan Nabi Syuaib habis semua terkeluar. Darah terkeluar daripada mata, mulut terkeluar daripada mata, telinga terkeluar daripada mata. Semua yang tinggal hanya yang beriman, yang kafir semua mati. Allah boleh buat. Jadi inilah kita kata, kalau apatah lagi kekasih dia Nabi Muhammad SAW, kalau dia minta apa saja Allah akan beri. Tapi itulah Nabi di akhir zaman. Satu, ilmu. Dua, sabar yang tinggi. Dan yang ketiga, akhlak dia. Tiga benda ni ada pada Nabi SAW. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada malam ni. Dan kita, imam kita ni Saiful ni, dia masih belajar di Mesir, tuan-tuan ya. Dan tadi saya tanya dia, jangkaannya dia akan pulang ke Mesir selepas raya ya. Andai kata tuan-tuan, ibu-ibu yang ada rezeki lebih, yang ada zakat, yang ada sumbangan-sumbangan, yang kita nak beli sama sedia, nak beri duit sikit kepada orang belajar agama ni, maka time ni lah kita beri. Dan kita beri orang kepada orang yang belajar agama ni, Allah akan buat satu syurga, mahligai syurga di dalam kubur kita. Kubur kita ni dijadikan daripada taman syurga. Jadi saya sarankan, boleh saya sarankan? Boleh, jangan marah Saya sarankan bermula malam 25 Ramadan sehingga malam 30, katakan tahun ni 29, kita buat tabung khas untuk imam kita Saiful ni. Dengan tabung ni mudah-mudahan dapat dia belanja di Mesir, dapat dia belajar untuk dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun serba sedikit dapat saham kita, yang mana kita ni memberi orang belajar menuntut ilmu. Iza raja'u la'allahum yahzarun. Ya. Dan tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup pada malam ni, semacam biasalah, memang tiap-tiap tahun memang saya punya satu rutin tahunan program, iaitu saya membantu orang-orang di Makkah Al-Mukarramah, iaitu bantuan di Makkah dengan adanya program khatam Al-Quran di Masjid Bukit Kelantan, di Makkatul Mukarramah, bumi gandaan 100,000. Dan saya pun tak perlu nak bercakap banyak, dan saya rasa tuan-tuan, ibu-ibu pun dah biasa sertai program ni. Program khatam Quran untuk nama-nama arwah keluarga kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Dan dengan keuangan yang ada ni, kita dapat serba sedikit memberi bantuan kepada penduduk Makkah Al-Mukarramah, insya-Allah ya. Jadi siapa yang nak nak sertai, nanti saya borang ni, saya ingat BP ya. Dan nanti serahkan Abai Pay hari Isnin kena serah. Sebab semua borang ni akan terus terbang ke Saudi pada 4 hari bulan. 4 hari bulan. Bukan saya pergi ya, saya tak pergi. Saya tak pergi kerana kerajaan tak bagi saya keluar. Tak bagi keluar sebab jangkaannya saya akan bertugas haji pada 12 hari bulan 5. Bukan saya ada lembaga hasil, tak ada kena mengenai YNDP ke, bukan. Sebab nak bertugas haji, maka kita tak dibenarkan ke luar negara. Kalau nak keluar juga, kena memohon ke 3 biro. Banyak biro lah. Ke biro Kementerian Luar lah, ke JAKIM lah, macam-macam biro, baru dapat pasport kita. Tak boleh. Sebab kita nak bertugas haji, segala pergerakan kita ke luar negara 3 bulan sebelum tak boleh keluar.
Saya ingatkan lepas raya nak pergi Thailand, nak cari isteri baru kan. Gurau. Jangan malas, gurau je kan. Mana ada. Jangan ada rakaman mampu saya nanti. Kan. Jadi tak boleh ya. Jadi insya-Allah biiznillah. Yang kedua, saya ingat, tuan-tuan ingat tak? Saya ada minta tuan-tuan doakan saya. Saya ada ujian muqabalah, ujian temu duga dengan Sahibu Samaha Mufti Selangor, Mufti Wilayah Dr. Anisa, Dekan Fakulti Usul Fiqh UM, tentang tauliah dan menjadi panel muzakarah haji peringkat kebangsaan yang saya ada sebut dulu pada bulan 2. Ingat tak? Dan alhamdulillah berkat doa jemaah-jemaah semua, takdirnya saya lulus, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu mudah-mudahan dengan bukan lulus. Bila saya sebut lulus ni, ada orang telefon minta ejah pergi haji, saya tak ada jawab, tak ada kuasa yang tu, tak ada. Saya hanya menjadi muzakarah untuk memutuskan hukum hakam haji di peringkat semasa setiap tahun, di peringkat JAKIM dan MKI yang diketuai oleh Sultan Selangor. Yang tu je, tak ada pasal naik haji ke apa ke, itu bukan kerja saya. Kerja kita sebagai lepai kampung kan. Tahu lepai kampung? Tu lah, bawa orang jemaah haji tu lah. Itulah kerja kita. Dan akhir sekali, tadi Ustaz Din datang kan. Ustaz Din tu kalau ada nak bagi sumbangan untuk anak-anak dia belajar pondok, boleh bagi dekat Ustaz Din lah. Kalau ada nak bagi Ustaz Din InsyaAllah nak bagi sumbangan untuk anak-anak dia belajar agama. Mudah-mudahan setiap sumbangan kita ni Allah kira dengan amal soleh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.